goes back, and when you ask me, there's no compulsion in religion. Even the Farouk quoted that verse in the Quran. How can you ask me or anyone, how can anyone really say, sorry, this only applies to non-Malays? It has to apply equally. That is the way it is. In the Quran, there's no specific term for the Malays, this is how it should be done. So I'm tied, of course, to the prevailing views, but I will say that. So what you want is, of course, in terms of quality. You believe so strongly in your faith that even me, being schooled in Asunta with a huge cross at the hall and an active singing non-Catholic society will not deter you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, kita berada dalam satu program yang dinamakan Hard Talk Politik. Alhamdulillah, hari ini kita bersua dengan salah seorang daripada pimpinan sebuah parti politik, dan beliau telah berkecimpung dalam politik buat sekian lamanya untuk membincangkan satu tajuk yang akan saya umumkan sebentar nanti. Beliau ialah Datuk Dr. Muhammad Fairuz Khairuddin, iaitu mantan Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang. Beliau bersama dengan saya di studio ini. Alhamdulillah, terima kasih Datuk dapat datang bersama-sama kita dalam Hard Talk Politik ini. Dan tajuk yang kita akan bincangkan saudara ialah mengenai kenyataan yang dibuat oleh Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar Ibrahim tentang yang mengatakan, kenyataan itu mengatakan bahawa sampailah masanya orang-orang yang bukan Islam dan orang Islam juga diberikan kebebasan untuk memilih agama apa yang dia nak pakai dalam hidupnya. Jadi ini telah menimbulkan berbagai-bagai reaksi daripada masyarakat. Sama ada ulama telah memberikan reaksi, pimpinan politik telah memberikan reaksi, orang biasa telah memberikan reaksi, dan saya yakin perkara ini telah dibincangkan di kedai kopi, dibawa ke universiti, dibawa ke jabatan-jabatan dan sebagainya. Oleh kerana perkara ini baru saja berlaku dalam 4 hari yang lalu, maka sampailah masanya Hard Talk untuk membincangkan pada malam ini, dan orang yang saya panggil untuk membincangkannya ialah orang yang berada bersama dengan kita. Terlebih dahulu, Datuk, saya nak memulakannya dengan mengatakan, adakah ulasan yang dibuat oleh Nurul Izzah, ahli parlimen itu, mengenai ayat Quran la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy itu, adakah itu pada pahaman Datuk dan pada pengalaman Datuk dan ilmu Datuk, adakah pandangan beliau, interpretasi beliau bersesuaian dengan kehendak syarak dan kehendak Islam kita? Terima kasih Datuk atas soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya saya meneliti kenyataan yang kontroversi ini 4 hari yang sudah dan melihat rakaman sepenuhnya. Walaupun ada penafian daripada Nurul Izzah sendiri, cuba untuk membuat damage control, namun damage has been done. Justru itu kita ingin menyatakan bahawa terdapat prinsip-prinsip dalam agama kita ini. Antaranya dalam soal-soal yang mengundang fitnah, mengundang kekeliruan ini, prinsipnya fas'alu ala dzikr in kuntum la ta'lamun. Sekiranya seorang tidak mengetahui dalam sesuatu hal, pertanyakan, soalkan kepada yang ahlinya, terutama bila menyangkut soal yang memang jelas ada kaitan dengan akidah, soal agama, teras agama, soal keluar masuk agama, soal kesahihan iman. Ini bukan perkara yang boleh dijadikan ulasan-ulasan politik yang sesuka hati diungkapkan di atas apa-apa saja platform. Kita harus bersifat berhati-hati dan cermat apabila kita berbicara tentang yang bersangkutan hal agama. Saya kira beliau cuba menggunakan ayat yang dinukilkan surah Al-Baqarah ayat 206 yang berbunyi la ikraha fid din, itu yang bermaksud tiada paksaan dalam agama. Kita meneliti, kita belajar. Bagi yang mempelajari ilmu Islam, semuanya tahu ayat itu secara khususnya ditujukan kepada ataupun dalam konteks dakwah kepada yang bukan Islam untuk dibawa kepada Islam. Tidak ada paksaan dalam agama, benar. Tetapi apabila seseorang itu telah memeluk Islam,
Ianya tidak lagi soal la ikrah fid din. Ianya soal udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam, peluk Islam dengan sepenuhnya. Ya, bukan lagi soal apabila telah menjadi Muslim seorang itu boleh lagi dipilih sama ada mau terus menjadi Islam ataupun mau menukar agamanya. Ini soal yang amat berbeza. Bila dikaitkan perkara ini dengan topik kebebasan, ini yang saya nak nyatakan bahawa malang sekali Nurul Izzah menyebut dalam suasana yang saya yakin beliau sendiri tahu yang dirinya itu tidak layak berbicara soal-soal yang menyangkut keislaman yang sifatnya memerlukan kepakaran. Groundingnya, intellectual trainingnya tidak punya apa pun pembuktian yang beliau punya qualification, punya kelayakan untuk bercakap soal yang khusus dalam konteks Islam. Soal umum mungkin, tapi soal yang penting. Namun kita tahu bapa borek anak rintik. Ya, kita tahu sebelum statement dibuat oleh beliau ini, Izzah ini, kita dah banyak dan kerap kali dihujani dengan kenyataan demi kenyataan yang memualkan oleh Anwar Ibrahim. Yang tiap patah dan kalam yang keluar melalui Anwar ini menyebabkan berlakunya kemusykilan yang amat besar di kalangan umat. Berlakunya polemik baru. Kita tentunya tidak lupa isu kalimah Allah, isu sokongan Anwar kepada murtadnya Lina Joy, itu kenyataan terbuka. Jadi bila diteruskan juga oleh anaknya ini tidaklah begitu mengejutkan sebenarnya, kerana telah ada binding precedent. Kes duluan. Ya, dan lagipun pepatah Melayu itu amat indah. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Dalam hal ini saya ingin ingatkan Nurul Izzah, beliau tidak perlu bersifat defensif, kerana beliau sendiri yang meluahkan kalam itu. Yang saya difahamkan pula di dalam forum itu diadakan di sebuah gereja, walaupun bukan di tempat sembahyang itu, tapi di ruang dewan. Ini adalah sebuah gereja. Dan kita nak tanyakan, sekiranya benar diundang untuk hadir ke majlis sedemikian, tidakkah individu yang hadir itu mempertikaikan terlebih dulu, mempersoalkan dari segi komposisi representative composition, bincang tentang Islam, tajuknya saya kira amat sensitif dan menyangkuti sentimen umat yang begitu sekali mendasar. Soalnya hudud dan pelaksanaan Islam itu kewajarannya. Dan yang hadir itu siapa? Kita lihat dan kita bandingkan dari compositionnya, majoriti yang hadir kalangan bukan Islam yang menjadi panelis. Nak bincang soal Islam, majoriti panelis kalangannya bukan Islam. Dan yang lebih menyedihkan, kita tahu ianya semacam suatu agenda yang disusun rapi. Telah pun pelbagai polemik berlaku, mengapa masih nak dibuat forum dan perbincangan sedemikian secara yang begitu terarah untuk sebenarnya menimbulkan satu diskurs baru yang mungkin boleh menyebabkan menuju kepada akhirnya tadi to liberalize pegangan-pegangan tertentu yang disifatkan mendasar. Dan saya kira ulasan Izzah ini bila menyangkuti soal la ikrah fid din, saya telah nyatakan di awal tadi, prinsip dalam Islam ayat itu menuju kepada dakwah kepada yang bukan Islam. La ikrah fid din, tidak ada paksaan untuk dalam agama, untuk beragama. Jelas kepada yang bukan Islam tidak ada paksaan. Kita tidak boleh memaksa yang bukan Islam untuk mesti menerima Islam, tidak. Dan setengah-setengah pihak pengkaji barat mengkaji dan mengatakan kononnya Islam itu tersebar melalui mata pedang. Ini pun salah. Yang tanya amat silap. Datuk, sebelum kita pergi kepada itu, Datuk, saya nak pergi kepada satu persoalan lagi. Tadi Datuk menyebutkan orang yang mengeluarkan kenyataan. Situasi kerajaan itu, kenyataan itu dihamburkan. Dan kemudian rentetan-rentetan tadi, bapak bori anak rintik, kuah apa ni, gulai itu tumpah, kalau mana nak tumpah gulai itu melangkahkan ke nasinya. Ya, benda-benda macam itu rentetan-rentetan. Tapi yang saya nak sebutkan itu, ya, bukankah ini kenyataan itu dibuat oleh seorang yang begitu muda, yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama, tidak bertanya kepada orang yang mengetahui, dan mengetahui bahawa itu satu yang sensitif, sangat sensitif. Tetapi kenapa diizinkan, misalnya diizinkan orang yang sedemikian, dan ada orang yang sebelah yang mengaji agama, yang menganggotai dan mengetuai salah seorang daripada pimpinan Parti Islam se-Malaysia yang namanya PAS, ada sebelah dia
kenapa dia tidak misalnya secara hormat meminta orang sebelah dia yang lebih berilmu sepatutnya untuk menjawab? Adakah ini kerana desakan diri sendiri, kerana keegoan, kerana ada satu matlamat agenda di depan, di belakang, di kiri dan di kanan, maka dia sendiri yang mengeluarkan kenyataan itu dalam keadaan she was and is still so inadequate untuk mengeluarkan kenyataan seperti itu? Ya, saya kira ianya suatu percubaan yang seterusnya untuk cuba mendapatkan dukungan daripada segmen-segmen masyarakat yang kita nampak jelas, kalangan yang bukan Islam, kalangan Islam yang liberal, kalangan ini yang sebenarnya nak disantuni. Dan kita pun bertanyakan, kalau benar mereka berani, kenapa tidak bercakap demikian di kalangan yang benar-benar arif dalam soal agama? Contohnya, apakah berani Izzah berkata demikian di kalangan masyarakat Islam antarabangsa? Dan saya nak mencabar beliau, ya silakan. Kalau benar beliau memahami maudhu' itu. Kerana kita dalam konteks Islam ni, kita telah pun diadapkan dengan pelbagai guidance dan panduan. Contohnya, sekarang ini beliau cuba melakukan damage control dengan menafikan, dan hari ini saya difahamkan ke Jaiz untuk menerangkan dan cuba konon nak saman orang itu orang ini. Saya nak nyatakan pada orang ini, berhentilah daripada childish politicking. Kalau you buat statement melulu nak saman orang sana sini, you lambast secara begitu sesuka hati, kemudiannya cuba nak menerangkan semula. Ini prinsip apa ini? Saya kira ini bukan satu civilized politik, tapi nampak agaknya lebih menunjukkan jungle politik. Yang bak kata orang kampungnya Datuk, you take senapang patah, masukkan peluru, tembakan peluru, tembak saja secara tidak terarah dan ikutlah mana satu peluru yang nak kena. Ini very childish and uncivilized politik. Dan saya kira memang telah menjadi strategi mereka Datuk sekian lama. Hit and run. Hit orang sana, hit orang sini, tuduh dulu, fitnah dulu, kemudian minta maaf kalau perlu, kalau tidak dibiarkan demikian. Dalam hal ini lebih malang kerana kenyataan beliau ini menyangkuti soal agama. Dan ya, saya bersetuju dengan kenyataan Datuk tadi. Saya pun muskil. Sebelahnya Dr. Mujahid Yusof Rawah. Begitu senior, mewakili legasi ayahandanya yang begitu dihormati. Kalaupun Izzah tidak meminta kebenaran ataupun memberikan platform itu untuk beliau bercakap, kenapa beliau tidak membetulkan Izzah then and then? Apa salah mengatakan mohon maaf sudah lagi terhormat saya fikir. Dan audience pun walaupun audience yang bukan Islam boleh menerima. Itu yang saya pertikaikan. Mengapa prinsipnya qulil haqqa walau kana murra. Mereka menggunakan segala dalil sebelum ini dan mengakui parti mereka lah yang sebenar-benar lebih Islam pada orang lain. Mengapa di saat itu, di saat mereka dihadapkan dengan ujian ilmu dan keyakinan mereka, mengapa tidak berdiri atas prinsip al-haq dan tegur sahabat di sebelah itu, maaf ini kenyataan yang agak silap, perlu diperbetulkan. Kita tidak boleh berharapkan seorang doktor, siapa namanya Farouk Musa yang ada di situ, yang saya difahamkan pun amat liberal dalam pegangan tertentu. Itu saya fikir kita kesampingkan. Kena individu itu langsung tidak boleh diharapkan langsung. Datuk, tadi Datuk ada menyebutkan mungkinkah, mampukah Nurul Izzah mengeluarkan kenyataan yang sama di UIA dengan kenyataan yang dikeluarkan di di gereja itu. Persoalannya saya tak tahu mampu ke tak mampu, tetapi persoalannya ialah boleh tak kenyataan-kenyataan agama yang menyentuh persoalan akidah seperti itu, yang fundamental seperti itu, bolehkah satu audience kita katakan begini interpretasinya, satu audience begini interpretasinya, bolehkah dari segi syaraknya boleh tak, dari segi akhlaknya boleh tak, dari segi adabnya boleh tak dilakukan sedemikian? Baik. Dalam sudut Islam Datuk, ada perkara yang qat'i dan dhanni. Perkara yang qat'i yang telah tetap, yang telah jelas, yang telah pun dimaktubkan. Yang dhanni itu berubah mengikut keadaan dan kesesuaian. Soal yang dibincang, yang disebut oleh Izzah itu bukan perkara yang dhanni, yang boleh digunakan. Contohnya dalam kelompok ini dibunyikan demikian, dalam kelompok ini digunakan liriknya yang lain. Ini intipatinya sama. Soalan yang ditanyakan kepada beliau oleh seorang peguam itu, dan saya difahamkan malam kemarin peguamnya bertanya itu pun telah mengeluarkan
entry-nya dalam blognya menyatakan betapa beliau merasa begitu kesal. Izzah seperti cuba nak berdolak dalik daripada kataan yang beliau sendiri keluarkan. Sedangkan pertanyaan ditanya itu cukup jelas. Apakah pandangan Izzah dalam soal kebebasan beragama bagi orang Melayu? Soalan jelas. Soalan itu bukan bertujuan untuk meminta Izzah untuk menjadi liberal. Soalan itu meminta pandangan beliau. Seharusnya sebagai ahli parlimen yang begitu mendabik dada dengan ayahnya konon dikatakan sebagai anugerah Tuhan untuk negara. Seharusnya beliau menyatakan secara terang nyata, secara benar, secara hakiki bahawa menyangkut soal kebebasan agama ianya tidak boleh diguna pakai dalam konteks Islam. Kerana keislaman seseorang, apabila seseorang itu telah memeluk Islam, orang itu, individu itu tidak boleh lagi dengan sewenang-wenangnya untuk memilih pula untuk keluar pada agama. Ini prinsip teras dalam agama. Begitu. Dan dianya boleh saja diulah dalam bentuk yang santai dan damai. Contohnya, kebebasan beragama, ya, bagi penganut agama lain kita menghormati demikian, tapi dalam soal Islam punya peraturannya yang telah pun diatur dalam konteks syariat Islamiah boleh diulas demikian. Dan ianya mungkin akan menyebabkan peguam bertanya itu akan lebih menghormati Izzah kerana berani meletakkan pendirian. Tapi malangnya Izzah tidak buat demikian. Kenyataannya jelas dan wording yang digunakan should apply to all. Beliau katakan itu. Maknanya kebebasan beragama tidak seharusnya hanya pada kelompok tertentu. Datuk, kalau Datuk nak ulas katakanlah 3 perkara Datuk nak ulas. Sejak 3 hari yang dulu kenyataan yang dikeluarkan sehingga ke hari ini, termasuk penanya itu sendiri yang telah mengatakan Nurul Izzah sudah membuat pusingan 180 darjah. Kalau Datuk nak ulas 3 perkara dari segi pandangan Datuk lah, pandangan sebagai seorang yang faham tentang agama, pandangan seorang yang faham tentang politik, pahaman seorang yang anggota masyarakat, seorang Muslim dalam masyarakat, apa yang nak diulaskan 3 perkara tentang kejadian itu? Pertama, setiap individu tidak kira berada dalam konteks apapun, politik atau agama apapun, apabila kita mengakui diri kita Islam, kita harus beradab dalam segala yang kita lakukan. Observing the adab, because ini yang paling penting. Sebab itu Nabi SAW menyebut bahawa risalah nubuwah, kenabian baginda adalah yang paling utama untuk memperbaiki akhlak manusia, menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Untuk makarim, memuliakan akhlak. Dalam konteks makarimal akhlak tadi, seharusnya Izzah perlu mengetahui tempat dan kedudukan, apa yang perlu dibicara, apa yang perlu direservekan, kerana takut mengundang kekeliruan. Dalam konteks tadi, perkara yang menyangkuti adab telah terang nyata dilanggar kerana tidak dihormati. Sekiranya beliau tahu bahawa beliau mungkin tidak begitu knowledgeable dalam subjek itu, seharusnya beliau pass the baton kepada rakannya di sebelahnya. Kata dengan izin kita minta perkara ini, boleh saja demikian. Tapi tidak dibuat kerana mungkin dengan keangkuhan politiknya. She is ahli parlimen Lembah Pantai. Naib Presiden Parti Keadilan. Sebuah parti memang terang nyata kroni dan nepotisme. Ayahandanya ketua umum. Keangkuhan menjerumuskan ramai pimpinan kepada jurang kegagalan. Keangkuhan ini menyebabkan hilangnya adab. Dan sekarang beliau cuba firefighting. Terlambat dan terlewat. Itu perkara pertama. Adab harus diobserve dalam tiap keadaan. Perkara kedua, dalam apa pun kita lakukan, kita harus observe. Sebagai seorang Islam, kita harus mengelak daripada mengundang fitnah. Saya nak menyebut contohnya dalam ingatan Nabi SAW dan Allah SWT kepada umat, kepada manusia seluruhnya dan konteks umat Islam, la taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Bukan setakat lakukan, dekati pun jangan. Tujuannya apa? Untuk mengelak fitnah, memelihara maruah insaniah, karamah insaniah, supaya tidak menimbulkan sebarang perkara pun yang boleh menyebabkan maruah dan harga diri kita terfitnah ataupun tercemar. Bukan saja melakukan, dekati pun jangan. Dalam prinsip yang boleh kita apply is, sekiranya kita tahu soalan ditanyakan itu barangkali mengundang kekeliruan kerana audiensnya adalah non-Muslim majority, yang tajuknya nak dibicarakan menyangkuti Islam, pakarnya begitu sekali scarce, tidak diwakili oleh yang benar-benar pakar untuk bincang perkara itu. Seharusnya dia telah mengetahui ulasan yang tidak kena pada tempatnya boleh mengundang fitnah, dan dalam prinsip la taqrabuz zina tadi boleh di-apply dalam konteks ini. Jauhi mengundang fitnah dengan tidak menyebut perkara yang tidak diketahui. Perkara kedua. Yang ketiganya, Datuk,
seharusnya ada kejujuran dan keikhlasan dan setiap apa yang kita lakukan. Sebab itu pentingnya takwa, prinsip takwa ni. Sentiasa kita mengingati bahawa kalau kita tidak berupaya merasakan kita melihat Allah, tapi Allah sentiasa melihat kita. Apapun yang kita perbuat, kita harus sedar tindak laku kita dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap pemimpin itu pasti dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya. Tok, saya nak pergi kepada, minta maaf Tok ya. Saya nak pergi kepada yang lain sikit Tok ya. Malam tadi ada satu forum, salah seorang daripada ahli panel forum itu menyebutkan terdapat beberapa peruntukan dalam perlembagaan persekutuan mengenai penjagaan tentang Islam, penjagaan tentang Melayu dan sebagainya, dijaga sedemikian rupa. Perlembagaan menjaga. Yang merangka perlembagaan itu beberapa orang pakar-pakar daripada Pakistan, daripada India, dan akhirnya dirangkalah perlembagaan yang disetujui bersama oleh pimpinan-pimpinan Indianya, Melayunya, Cinanya ketika itu. Okey, dia mengatakan dengan kenyataan yang dibuat itu, oleh kerana dijaga begitu rupa, sehingga kan Melayunya dijaga, Islamnya dijaga, dan dia kata kenyataan itu seolah-olah satu ejen, satu cara untuk menghapuskan orang Melayu di bumi sebagai peribumi di Malaysia ini. Macam mana Datuk menanggapi yang apa ni, cadangan ataupun idea yang dilontarkan oleh salah seorang ahli panel pada diskusi tersebut? Saya kira perspektif pandangan itu cukup jelas dan boleh kita setujui di suatu marhalah tertentu. Saya nak mengingatkan semula, tidak begitu mengejutkan juga kerana ibundanya Wan Azizah pernah satu ketika, mungkin dengan arahan mungkin, membuat satu perisytiharan ingin menghapuskan ketuanan Melayu. Kita semua tahu itu. Rakyat Malaysia dikejutkan. Mengapa seorang pemimpin kanan sebuah parti yang berbangsa Melayu, beragama Islam, tergamak membuat kenyataan terbuka untuk dihapuskan ketuanan Melayu, hanya diangkat kononnya ketuanan rakyat. Kalau tanyakan saya, Datuk, dalam konteks Islam, bukan rakyat yang nak dipertuankan, yang nak dipertuankan Allah SWT. Sebabnya ketuhanan Islam itu yang diangkat dengan betul semurninya. Kebenaran bukan terletak pada majoriti, tapi soal sumbernya. Dalam konteks tadi, kita semua tahu bangsa Melayu satu-satunya bangsa di dunia ni yang dengan izin Allah dirahmati dengan dipelihara. Kemuliaan bangsa itu secara perundangannya diikat dengan jelas bahawa untuk menjadi seorang Melayu mesti punya 3 perkara. Bertutur bahasa Melayu, mengamalkan budaya Melayu, dan yang paling penting ketiga itu, komponen yang paling jelas, mesti beragama Islam. Jelas. Dan Islam itu bukan sekat agama resmi, tapi agama persekutuan. Federal religion yang telah diisytihar, dimaktubkan, digazetkan, diterima sekian lama. Ini suatu jasa perjuang terdahulu yang telah pun memurnikan, menjaga bangsa ini dengan Islamnya. Dan saya boleh bersetuju dengan pandangan itu, bahawa ini mungkin satu percubaan yang amat biadab untuk cuba liberalize dan to liberate kaitan agama dengan bangsa. Sebenarnya ini tidak menjadi satu kesalahan pun, malah suatu ijtihad yang amat murni bila diselamatkan bangsa itu dengan kemurnian Islam. Kita tidak boleh menerima orang Melayu yang tidak beragama Islam. Kalau dia tidak lagi Islam, maka dia tidak boleh memakai gelaran berbangsa Melayu. Itu suatu kemuliaan. Kerana tidak ada bangsa lain dalam konteks dunia ni yang dimuliakan sedemikian rupa dengan diikat dalam konteks perlembagaan. Ini satu rahmat. Malah saya difahamkan bangsa Arab pun tidak diikat dari perlembagaan negara mereka itu mesti beragama Islam. Orang Melayu, bangsa Melayu begitu sekali dimuliakan. Dan mengapa perlu segala kemuliaan yang telah elok dipertahankan ini nak dirosakkan dengan hanya kepentingan politik murahan? Dan inilah sebenarnya yang boleh kita bicarakan di suatu perspektif yang lain. Percubaan ini ada elemen-elemen yang cuba untuk memisahkan bangsa Melayu ini yang telah gagah perkasa meredah zamannya dengan ketinggian dan kemurnian Islam itu dan keagungan Islam itu, cuba untuk dibebaskan daripada ikatan agamanya dengan percubaan demi percubaan yang seperti kita yang apa kenyataan yang dibuat itu, Datuk, ada kaitan langsung dengan tuntutan IFC misalnya, Interface Council Commission, Interface Council, Interface Council. Dan juga saya rasa tuntutan-tuntutan ini agaknya begitu
congenial, sama dengan kehendak-kehendak parti-parti di dalam komponen Pakatan Rakyat, seperti DAP dan PAS juga yang saya nak minta Datuk sentuh ni. Kenapa PAS membisu persoalan ini? Pimpinan PAS pun membisu persoalan ini. Persoalan ini adalah persoalan yang sangat besar dan inilah sebenarnya tulang belakang perjuangan PAS. Hal-hal yang menyangkut tentang akidah, hal-hal yang menyangkut tentang Islam, tetapi pimpinan-pimpinan PAS mengambil sikap membisu, mendiamkan diri seperti tikus jatuh ke beras tu. Gitu. Saya fikir Datuk, sekiranya Allah raham Ustaz Fadil Noor masih hidup, beliau akan menangisi malapetaka yang menimpa PAS ini. Saya mengenali sedikit sebanyak keluarga itu. Dan saya melihat sekarang ini, saat ini adalah determining factor yang perlihat pada seluruh umat, kumpulan manakah yang sebenarnya ikhlas berjuang kepentingan Islam. Kita persoal dan memang saya sendiri bertanya, mengapa PAS tidak bangun dan bertindak dan tidak terus melakukan pembelaan kepada agama yang harus dipertahankan. Malah ada wakilnya di situ. Tapi disenyapkan, membisu 1000 bahasa. Malah ditanyakan pada kalangan ulama-ulamanya pun, kelihatan majoriti cuba menghindari daripada mengulas pun perkara yang kita bicarakan ini. Dan saya kira ini suatu kesan yang berlaku hasil daripada political coup d'etat yang telah berlaku dalam Padang Muktamar yang ke-57 yang lepas. Bagaimana kita melihat gugurnya kalangan-kalangan ulama profesional yang benar-benar kita boleh anggap sebagai ikhlas untuk berjuang, tapi telah disungkurkan oleh kalangan Anwariyun di dalam PAS, dikepalai dengan timbalan presidennya Mat Sabu, yang saya kira tidak punya thiqah untuk menjadi sebuah pimpin kanan sebuah parti yang mengangkat Islam sebagai terasnya, diikuti oleh rakan naik presidennya. Kita tahu siapa mereka semua, yang akhirnya kalangan Anwariyun ini mendominasi pemikiran dan arus perdana PAS, malah menjadikan kalangan ulama dihimpit untuk menyatakan pandangan secara berani. Akhirnya berlaku fenomena ini. Saya yakin ini semua ada grand design yang diatur oleh mastermind yang kita tahu siapa, yang akhirnya menghasilkan suasana yang menyebabkan PAS dilihat sebagai tidak berani menyatakan prinsip mereka kerana ejen-ejen ataupun gerakan meliberalkan PAS itu telah berlaku secara amat strategik, mungkin tidak disedari oleh kalangan pimpin PAS. Datuk, saya nak pergi kepada akhir ni, tinggal beberapa saat saja Datuk, tentang grand design tadi Datuk. Katakanlah grand design ni takdir Allah Subhanahu Wa Taala berlaku Datuk ya. Apa malapetakanya? Malapetaka kepada umat, malapetaka kepada generasi yang akan datang, malapetaka kepada Islam, malapetaka kepada akidah, malapetaka kepada anak-anak yang bakal dilahirkan nanti. Datuk bayangkan besarnya malapetaka, bukan hanya macam banjir yang taufan yang melanda di New York, yang di New Jersey dan sebagainya, tetapi dia lebih hebat daripada itu sebab menyentuh persoalan hidup mati. Hidup mati kita adalah Islam semata-mata. Benar, benar. Saya meyakini bahawa tiap sesuatu yang menyangkuti soal survival agama bukan soal entengan yang perlu kita pandang sepi. Kesannya amat besar. Sebab itu saya nak katakan, bagi kalangan politikus-politikus ini, sekiranya orang-orang ini jahil dalam bab agama, sila tutup mulut. Jangan bicara perkara yang boleh mengundang mudarat kepada agama ini, kepada bangsa Melayu yang telah beratus tahun dipertahankan, diselamatkan dengan keagungan ad-dinul Islamiyah. Apakah kita mahu nantinya anak-anak kita di masa depan akhirnya akan menginjak-injak di kuburan kita kerana mereka terpaksa melalui saat derita kerana dunia dan bumi yang mereka duduki di masa depan adalah sebuah bumi yang tidak lagi Islamnya diagungkan, tidak lagi bangsanya dimuliakan, tetapi segalanya boleh dibincang, dipertikai, diperkata dengan sewenang-wenang oleh sesiapa sahaja tanpa lagi punya adab dalam sudut apa pun. Tok, boleh tak kita katakan kepada rakyat Malaysia khususnya Datuk ya, ketepikan pandangan-pandangan seperti itu, kata kasarnya persetankan pandangan-pandangan seperti tumpukan pandangan-pandangan yang asasi, yang fitri, yang semula jadi yang disampaikan kepada kita melalui the embodiment of Islam itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa pula oleh para ulama yang muktabar yang disampaikan kepada kita. Yang ini adalah serpihan-serpihan yang sangat-sangat negatif yang boleh mengundang kepada kekacauan kepada negara kita. Macam mana kalau kita nasihatkan kepada rakyat Malaysia untuk itu Datuk? Saya kira
kita perlu mengingatkan semua rakyat Malaysia secara am dan umat Islam di Malaysia secara khususnya bahawa dalam konteks kepentingan perjuangan, jangan dijadikan Islam sebagai alat politik murahan. Seharusnya ialah tanggungjawab kita ialah mengislamkan politik itu. Mengislamkan segala sekitar kita, bukannya menggunakan Islam sebagai alat kepentingan kita untuk mendapat kepentingan maddiyah duniawi atau apa sahaja kepentingan-kepentingan yang akhirnya mengorbankan perkara yang mesti didahulukan, yakni hifzuddin, memelihara agama. Ini yang perlu dihadam. Saya kira fiqhul aulawiyat harus dijadikan teras penting pembelajaran agar umat kita faham apa perkara yang dikatakan daruri, apa yang tahsin, apa yang hajat, supaya kita tahu kedudukan satu perkara. Dalam soal agama, saya ingin sekali berpesan, jangan sekali-kali kita ikut berdasarkan emosi semata-mata. Jangan kita ikut berdasarkan ikutan yang sembrono, buta tuli. Emosi boleh jadi pelbagai, Datuk, tapi asas gerakan dan kebangkitan harus kembali kepada ilmu dan harus kembali asasnya pada para alim ulama yang benar, alim ulama yang terpimpin dengan para mursyid yang benar, bukan kalangan alim ulama yang terpesong yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ulama usuk, ulama yang jahat yang menjual agama untuk kepentingan dunianya. Kita tahu ada kalangan yang dulunya bincang soal negara Islam, sekarang telah buat 360 degrees U-turn soal welfare state. Kalau sekadar welfare state, apa bezanya dengan Great Britain, dengan Australia, New Zealand dan sebagainya. Dan ini harus punya kematangan siasi. Dan saya ingin mengajak seluruh umat Islam kembali kita berpegang pada asas Islam yang benar, kembali kepada perkara yang usul dalam soal agama ini, kembali menghargai ukhuwah fillah. Ukhuwah atas iman itu didahulukan melebihi segalanya. Dan soal agama dan bangsa ni harus above politics. Okey, so masa tidak mengizinkan kita tu dan kita pun sudah overshot masa yang telah diperuntukkan kepada kita. Saya tak tahu perbincangan ini nampaknya pada saya baru permulaan saja, Datuk. Mungkin kita boleh bagi-bagikan perbincangan ini pada okasi-okasi yang lain dan saya harap Datuk memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam studio atau di luar studio di mana pun, Datuk, untuk kita terus membincangkan perkara ini demi kebaikan agama kita dan kebaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutamanya. Cukup setakat itu. Terima kasih kepada Datuk. Terima kasih kepada para penonton yang telah pun menonton siaran ini. Jangan lupa ikuti seterusnya IMR TV dan dalam program yang disajikan ini ialah Hard Talk Politik, dan insya-Allah dalam program yang lain kita datangkan personaliti-personaliti yang lain untuk membincangkan terus perkara ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.